Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton sekalian yang menonton? Assalamualaikum. Sahur pada pagi ini secara langsung daripada studio penyiaran TV Al-Hijrah. Terima kasih di pagi-pagi ini, alhamdulillah kita di pagi Sabtu bersama dengan kami insya-Allah di Assalamualaikum Sahur. Moga-moga dengan kita usaha untuk berqiyamul lail dan sahur bersama kami insya-Allah sama-sama kita dapat mengimarahkan Ramadan untuk mempertingkatkan ibadah kita untuk mencapai ketakwaan kepada Allah insya-Allah. Assalamualaikum akan sentiasa bersama anda insya-Allah dalam setiap perjalanan rohani kita semua insya-Allah untuk memandu kita mendekatkan diri dengan Allah insya-Allah agar kita dapat bersama-sama masuk syurga sekeluarga insya-Allah. Alhamdulillah. Dan kepada para penonton sekalian insya-Allah Assalamualaikum Sahur seperti biasa membuka peluang kepada anda semua insya-Allah untuk sama-sama kita berkongsikan sekiranya anda mempunyai hajat insya-Allah yang ingin sama-sama kita dan para ustaz di sini insya-Allah untuk memimpin bacaan doa insya-Allah boleh sama-sama pergi ke Facebook Live TV Al-Hijrah insya-Allah, pergi ke ruangan komen boleh kongsikan apakah hajat-hajat anda insya-Allah kita akan bacakan dan kita akan sama-sama aminkan sama semua penonton TV Al-Hijrah insya-Allah dan insya-Allah ustaz akan pimpin bacaan doa untuk insya-Allah untuk setiap daripada hajat-hajat kita insya-Allah. Apapun terima kasih insya-Allah dan sekarang ni saya bersama dengan Syekhana Guru Al-Quran dan Bahasa Arab di Mahat Tahfiz Al-Quran Ad-Din Malim Nawar Perak insya-Allah iaitu Syekhana Al-Yamani Ustaz Walid Ali Salah Al-Mahdari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz takalam bil lughatil malayuwi. Naam insya-Allah. Bahasa Melayu Ustaz insya-Allah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah khabar baik. Baik alhamdulillah. Terima kasih Ustaz insya-Allah bersama dengan kami dengan penonton TV Al-Hijrah untuk Assalamualaikum Sahur. Topik kita pada pagi ini insya-Allah para penonton sekalian adalah nikmat Ramadan. Alhamdulillah sebab hari ini Ustaz ramai bila ada media sosial kita sebutkan banyak lagi ruang untuk bercakap-cakap dan ada orang yang berbeza-bezakan. Jadi banyak dilihat ramai orang lain ada nikmat, aku tak ada nikmat.
Dia nampak kekurangan pada aku. Aku tak ada itu, aku tak ada ini. Tapi kita sebenarnya begitu juga sudut pandang melihat kepada Ramadan sendiri. Hari ini ramai yang lihat kekurangan pada Ramadan. Bestnya orang tu solat tarawih di Mekah sana. Dia pergi umrah di sana. Ataupun Masya Allah dia orang pergi tarawih tak sempit-sempit, masjidnya cantik indah. Tapi sebenarnya ada nikmat Ramadan yang sepatutnya dilihat. Yang sepatutnya dia sudut pandangnya terbuka kat situ. Ustaz, mungkin boleh kongsikan kenikmatan dalam bulan Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya telah berikan kepada kita semua yang kita tak sedar. Ustaz, fadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ala man iqtafa atharahu wastanna bi sunnatihi min yawmina hadha yawm yalqah. Amin. Thumma ma ba'd. Terima kasih. Syukran. Al-Akhi Al-Fadil, Akh Naufal, jazakallahu khairan. Wa'iyyakumullah yazid. Ramadan datang kepada kita dengan membawa beberapa nikmat. Nikmat yang banyak. Bukan setakat orang yang dekat Makkah sahaja, tapi dekat mana sahaja berada kita ikut agama Islam, maka kita mendapat nikmat dan berkat yang dibawa oleh Ramadan. Pertama sekali, nikmat kesihatan. Walaupun kita jalankan puasa, kita menahan dahaga dan lapar daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, tapi dalam masa sama kita akan dapat juga kesihatan. Kita akan menurunkan berat badan, kita akan cuci badan daripada racun, kita akan dapat nikmat kesihatan. Walaupun ada satu hadis yang kata sumu tasihhu, ada setengah muhadis kata hadis itu dhaif, tapi maknanya betul. Ada ramai orang yang bukan Islam pun dia puasa, tapi cara mereka lah. Ustaz, apa maksud sumu tasihhu tadi Ustaz? Mungkin ada yang tak tahu maksudnya. Sumu tasihhu tu maksud berpuasalah kamu akan dapat kesihatan. Puasalah kamu akan dapat kesihatan. Tapi itu hadis dhaif lah. Hadis dhaif. Cuma maknanya betul lah. Maknanya betul. Bila kita puasa, kita akan dapat merehatkan perut selama 1 bulan setelah dia bekerja selama 11 bulan. Lepas tu berat badan yang selalu orang beli sini sana kan, untuk menurunkan, ada cara Islamik iaitu berpuasa. Maka dalam masa sama kita puasa dapat pahala, tapi kita ikhlas, bukan untuk tujuan yang tadi itu, untuk kesihatan kita kerana Allah, tapi dalam masa sama ada nikmat yang lain. Jadi nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan. Dan ada banyak nikmat lagi. Nikmat taubat, nikmat kesempatan untuk kita datang ataupun untuk kita dapat puasa Ramadan. Jadi kita nikmat kesempatan ataupun nikmat kita dipanjangkan umur sehingga bertemu di Ramadan. Kadang-kadang kita tak sedar yang nikmat itu kita diberikan oleh Allah SWT, tapi tak sedar. Sedangkan nikmat itu seeloknya kita raikan ataupun kita hargai nikmat itu, iaitu nikmat sampai puasa. Ada ramai sahabat kita tapi tidak diberikan peluang untuk berpuasa pada bulan Ramadan ini. Ada anak murid dari saya sendiri, ada yang sudah pincin, ada buat kelas online, yang baru saja meninggal. Jadi dalam keadaan sihat, tapi sudah sampai ajal. Jadi tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi kita nikmat sampai. Selalu kita baca kan, bila sampai bulan Syaban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami bulan Rajab dan Sya'ban dan sampailah kami kepada bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah tercapailah doa kita, sampai kepada bulan Ramadan. Kita syukur, itu kira satu nikmat yang besar yang kadang-kadang kita tidak hargai nikmat itu. Dalam masa yang sama kita kena banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana berikan kita kesempatan untuk sampailah kepada bulan yang mulia ini. Bulan Ramadan yang panggil bulan Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Syahrul Quran, iaitu maksudnya bulan Ramadan iaitu bulan Quran. Sebab Quran turun pada bulan Ramadan.
Jadi kita apa? Allah firman dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan ialah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Dan ada banyak lagi dia punya nikmat. Salah satu ni apa? Nikmat kekeluargaan ataupun kebersamaan. Kebersamaan maksudnya kita dalam bulan Ramadan, dalam masa yang sama kita melakukan berpuasa, menahan diri daripada makan minum, tapi ada juga nikmat yang kita kadang tak sedar, iaitu bersamaan. Maksudnya kita dalam bulan Ramadan kita akan tempat yang sesuai untuk kita bersama. Mungkin ada khilaf dan sebagainya, tapi dalam bulan Ramadan waktu yang sesuai untuk kita bersama, iaitu maksudnya kita boleh menjalankan aktiviti secara bersama, seperti berbuka puasa secara bersama, solat tarawih secara bersama. Maka alangkah indahnya kita manfaatkan nikmat itu dengan kita merapatkan silaturahim dan menghilangkan atau menjauhkan daripada kekhilafan ataupun kemusykilan yang kadang-kadang disambung ataupun di berapa tahunan ataupun berapa. Maka dalam bulan Ramadan ini kita jadi peluang untuk kita bersama, untuk kita bersama, untuk kita nikmat tu bersama kan. Jadi kita bertemu, kita puasa bersama, kita Tuhan yang sama, satu Tuhan, agama yang sama. Jadi kita akan jadi bersama, kita rapatkan silaturahim sama keluarga, tetangga dan sama umat Islam. Alhamdulillah. Dan sahabat yang lain. Itulah, alhamdulillah, masya-Allah, itu adalah kenikmatan yang Allah telah berikan, masya-Allah. Kadang kita ramai yang tidak menghargai kesihatan itu sendiri ataupun kebersamaan tadi. Kalau kita sebut kebersamaan, Ustaz Walid Ali Salam, masya-Allah. Masya-Allah, kita mungkin ada keluarga, ada sahabat-sahabat kita bersama. Sebenarnya kalau saya sendiri dengan penonton TV Al-Hijrah, ini kebersamaan menuntut ilmu. Kita rasakan bulan Ramadan ini kita rasa lebih dekat dengan anda semua, masya-Allah. Kita dapat kongsi, sahabat-sahabat di Facebook juga ada. Kita rasa dekat sebenarnya, insya-Allah. Selepas COVID-19, Ustaz, masya-Allah, kita rasa jauh semua. Masjid, solat pun jauh sebagainya. Ramadan datang menyatukan kita semua, insya-Allah. Ustaz, masya-Allah, dan alhamdulillah sahabat-sahabat kita ada yang dah mengkongsikan hajat. Saya ternampak ada seorang di dalam Facebook TV Al-Hijrah. Assalamualaikum Nafahata, semoga Allah berkati anak anda hari ini dan sepanjang Ramadan ini, amin. Ini ibu saya Nurani Syamsuddin, alhamdulillah. Terima kasih mama, tolong menonton sekali, insya-Allah, doakan kami semua, insya-Allah, alhamdulillah. Dan Ustaz, kita akan sambung lagi perbincangan kita, insya-Allah, untuk nikmat Ramadan selepas ini. Terus setia bersama kami di Assalamualaikum Sahur. Kita orang pun nak sediakan sahur, insya-Allah. Jangan lupa sahur jam selepas ini. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah. Kembali semula kita di Assalamualaikum Sahur. Terima kasih setiap bersama dengan kami, alhamdulillah. Mungkin saya nak kongsikan sedikit hajat daripada sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Kalau kami tak sempat membacakannya, semua para sahabat di Facebook maupun yang sedang menonton, insya-Allah dapat sama-sama aminkan doa sahabat kita, insya-Allah. Daripada Nur Azmiza Miza, hajat saya semoga Allah beri kekuatan untuk beribadah, mendapat malam Lailatul Qadar dan keampunan buat semua umat Islam akhir zaman ini, amin, insya-Allah. Besar hajatnya, subhanallah. Dan Siti Zainab Ismail mendoakan, ya Allah, sembuhkan penyakit anak anda Nashdia dan cucuku Puteri Nur Ain Farhana. Semoga Allah berikan kesabaran dan kekuatan kepada mereka, insya-Allah, amin. Nanti insya-Allah Ustaz akan pimpin bacaan doa, insya-Allah, untuk setiap hajat kita, insya-Allah. Dan kita masih lagi bersama dengan Syekhana Al-Yamani, Ustaz Walid Ali Salah Al-Mahdari, guru Al-Quran dan Bahasa Arab di Mahat Tahfiz Al-Quran Ad-Din Malim Nawa, insya-Allah. Alhamdulillah, Ustaz sebagai guru Al-Quran, mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada para penonton, insya-Allah, berkenaan dengan Mahat Tahfiz Al-Quran Ad-Din Malim Nawa ni, mungkin apakah kelebihan-kelebihan di Mahat Tahfiz Al-Quran Ad-Din, Ustaz boleh kongsikan? مع تحفيظ القرآن والقراءات مع التحفيظ kan. Biasanya kita kalau macam saya term Melayu juga tahfiz. Kalau tahfiz dari segi bahasa, tahfiz daripada motivasi. Jadi hafaza. Tapi tahfiz maksudnya daripada hafaza. Orang Melayu Ustaz minta maaf. Malas sebut tahfiz tu ni, radhat tu kan. Baik Ustaz, insya-Allah. Tahfiz. Tahu dia kan ada perbezaan dari segi Melayu dan Arab, tapi bila bercakap tak ada masalah. Cuma bila kita baca Quran, kena ikut. Betul Ustaz, insya-Allah. Kita tahu. Jadi Ma'at Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Ad-Din Malim Nawar merupakan bawah Yayasan Ad-Din dan dia ditubuhkan pada tahun 1993. Jadi dah lama, 30 tahun. 30 tahun. Masa dia tubuh tu
umur saya baru 5 tahun. Oh, ustaz muda lagi ustaz. Ustaz ni saja je ustaz. Okey, insya-Allah. Jadi maksudnya dia dah lama 30 tahun saya umur. Jadi Mahat Tahfiz sudah beroperasi dah lama dan ada kelebihan dalam Mahat Tahfiz, dia ada 3 aliran. Pertama sekali pelajar boleh dapat menduduki perusahaan SPM, itu sijil pelajar Malaysia, yang mana ada daftar 9 subjek, antaranya bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pengajian Quran dan Sunnah, ataupun pendidikan Quran dan Sunnah, pendidikan Syariah Islamiyah, dan matematik, sains. Sebenarnya akan belajar dalam yang sama. Dia akan belajar ilmu subjek-subjek agama, pengendi maddah. Salah satunya qiraat. Itu bidang saya. Subhanallah. Akan belajar qiraat, bukan setakat hafal satu riwayat saja. Akan ada pendedahan perkenaan qiraat, maksudnya akan belajar walaupun dia masih lagi dalam tingkatan 4-5, tapi dia ada juga pengetahuan secara umum perkenaan ilmu al-qiraah. Subhanallah. Maksudnya riwayat Hafs. Kalau kita di Malaysia, kita bawah riwayat Hafs. Hafs an Asim. Riwayat Hafs an Imam Asim itu salah satu. Ada 19 riwayat lagi. Ya, subhanallah. Salah satu adik-beradik Hafs, iaitu Imam Syu'bah. Dan ada, bila kita belajar, akan ada latar belakang sikit ataupun pengetahuan sikit berkenaan ilmu al-qiraat. Dan pelajar juga akan, bagi yang ada kelayakan, akan dapat sijil ataupun syahadah, bersyahadah dan sebagainya. Maka dalam belajar juga akan dapat, bagi pelajar yang ada kemampuan untuk dapat sanad, Subhanallah. Quran secara sanad sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam riwayat Hafs ataupun qiraat. Itu bagi pelajar yang ada kelayakan ataupun ada kemampuan untuk membaca Quran secara pesan dan secara hafal. Itu memang kelebihannya, subhanallah Ustaz. Sebab saya kira ini adalah pembelajaran holistik. Ustaz, holistik maksud menyeluruh. Ustaz dia ada SPM-nya, Al-Quran menghafal alhamdulillah, dan ada ilmu qiraat. Walaupun tak ramai yang menghafal Al-Quran dan mempelajari qiraat, Ustaz mengenali Imam Qari dan sebagainya, Warash. Subhanallah. Ustaz mungkin boleh kongsikan berapa lama agaknya tempoh pembelajaran untuk qiraat tadi dan pembelajaran ada madah tadi semua dan sebagainya, itu berapa lama tempoh? Ya, setakat ini di Mahat Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Ad-Din Maim Nawar, setakat ini tingkatan 4 dan 5. 2 tahun. 2 tahun. Tetapi sekarang baru buka. Jadi kita bagi tawaran terbuka kepada sesiapa saja, baru saja untuk buka kepada daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Maksudnya tingkatan 1, 2, 3 baru buka kemasukan. Siapa sahaja nak masuk, ahlan wa sahlan. Selamat datang ke Mahat Tahfiz Al-Quran Qiraat Ad-Din Maim Nawar. Jadi sebelum ni ramai masyarakat di luar sana yang tanya, di Mahat Tahfiz Maim Nawar ada ke tingkatan 1, 2, 3? Jadi kita hantar ke cawangan lain. Sekarang ni ada peluang. Bolehlah daftar ke Mahat sama, khususnya masyarakat yang dekat. Dia tak payah pergi jauh-jauh. Orang dekat dia sebut Malinawa, Ustaz. Betul Ustaz. Oh, masya-Allah. Mungkin Ustaz sebut tadi dah terbuka untuk tingkatan 1, 2 dan 3. Agaknya macam mana cara Ustaz nak memohon dan apa syaratnya? Dan berapa ramai aja pengambilan Ustaz? Ke tingkatan 1 10 orang ke ataupun lebih ke, macam mana Ustaz? Macam mana cara dia kota terhad, bukan terbuka, tapi maksudnya siapa dah datang cepat dia akan dapatlah, insya-Allah. Selagi mana ada ruang, insya-Allah kita akan terima sepanjang tahun. Mahat Tahfiz akan terima. Saya sebagai wakil, bukan saya ketua. Tapi saya sampaikan, maksudnya maklumat itu baru mungkin ramai yang tidak tahu. Ya, Maim Nawar buka kepada tingkatan 1, 2, 3. Jadi peluang itu boleh dimanfaatkanlah kepada masyarakat, khususnya yang berdekatan dengan Maim Nawar. Syarat ni tak susah. Cuma boleh menghafal Quran, minat menghafal Quran, baca Quran dengan baik, dan lulus temuduga saja. Kena temuduga lah kan. Hafal Al-Quran, temuduga hafal Quran. Temuduga mudah saja untuk kita nampak ada cenderung boleh baca. Setakat kita nampak ada minat untuk menyertai dalam hafal Quran. Alhamdulillah, insya-Allah. Senang tengok Ustaz senyum macam tu, rasa insya-Allah senang kot Ustaz nak kata kita, masya-Allah. Tapi boleh membaca Al-Quran gitulah Ustaz ya, insya-Allah. Ustaz mungkin boleh kongsikan lagi mungkin apa aktiviti-aktiviti yang mungkin anak-anak di Mahat Tahfiz Al-Quran Maim Nawar ni insya-Allah selalu dibuat secara harian yang mereka. Adakah ada macam Ustaz sendiri adalah seorang imam di tempatan pastinya, adakah anak-anak juga dilatih untuk menjadi seorang imam, pemimpin gitu? Macam mana? Ya, ada
daripada kalangan pelajar kita yang sekarang ni yang hantar kepada kawasan-kawasan berdekatan untuk jadi imam tarawih selama 1 bulan. Jadi dia akan menetap di kampung ataupun masjid yang diminta. Jadi alhamdulillah mereka berkhidmat, bukan mereka belajar lepas tu tidak menyebarkan, tapi mereka sebarkan ilmu yang mereka dapati, dan mereka jadi imam dan ada aktiviti mereka masa Sabtu Ahad pun mereka belajar, ada akademi kan, akademi. Kalau biasanya hari mingguan, hari Isnin sampai Jumaat mereka belajar apa, jadual biasa. Tapi dalam Sabtu Ahad pun mereka akan menyertai ada subjek-subjek tertentu yang mereka akan dipelajari. Jadi memang ada aktiviti pengisian harian. Cuma secara terperinci saya sebab saya bukan guru yang warden kan, maka saya tak tahu secara terperinci. Cuma belajar memang ada jadual yang mereka bila ikuti mereka akan dapat manfaat sama ada diri sendiri dan akan sampaikan kepada masyarakat di luar sana, insya-Allah. Insya-Allah. Tu tingkatan 1 sekarang ni belum lagi ada Ustaz, tingkatan 1 sampai 3 belum lagi. Belum ada lagi. Jadi ini kira umum rasmi. Inilah rasminya, insya-Allah. Jadi kepada anak-anak mungkin Ustaz ada pendapat Ustaz sendiri, kenapa agaknya penonton TV Al-Hijrah patutnya terutama yang berdekatan dengan Mahat Tahfiz Al-Quran Ad-Din, kenapa perlu menghantar anak-anak ke Mahat Tahfiz Al-Quran Ad-Din Malim Nawar, Ustaz? Sebab tingkatan 1, 2, 3 baru saja baru buka. Jadi mungkin ada yang tidak tahu, dan ini kita buka peluang kepada semua untuk siapa yang minat untuk hantar anak kepada Mahat Tahfiz, maka silalah, boleh, insya-Allah kita akan terima selagi mana ada tempat untuk kita terima. Belajar sama ada untuk tingkatan 1, 2, 3 ataupun 4, 5. 4, 5 ada juga kekurangan, ada tempat, maka boleh juga boleh mengisikan tempat tersebut, insya-Allah SWT. Insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz. Mungkin juga terbuka kepada para penonton sana sebab ini bulan Ramadan, Ustaz. Masya-Allah para penonton budiman, hartawan dan pemurah, insya-Allah mereka juga nak berkongsikan harta untuk menyumbang. Mungkin ada ruang untuk menyumbang Mahat Tahfiz Al-Quran Ad-Din Malim Nawar, Ustaz. Macam mana caranya untuk penonton masyarakat boleh menyumbang, Ustaz? Boleh melayari website Mahat Tahfiz Al-Quran Ad-Din, ada situ ada nombor akaun, ataupun boleh juga salurkan zakat, sebab pengetua kita Mahat Tahfiz juga ada tauliah di Berjaib untuk terima zakat. Jabatan Agama Islam Perak. Dan juga boleh bagi sumbangan barangan mentah untuk makan harian untuk pelajar. Jadi terpulang kepada siapa saja, maka insya-Allah akan disampaikan kepada orang yang layak. Sebab dalam kalangan belajar ada yang asnaf, ada yang tak mampu untuk membayar, maka akan disampaikan kepada mereka, insya-Allah. Insya-Allah, subhanallah. Ustaz, mungkin yang sebelum kita mengakhiri slot ini, insya-Allah Ustaz, mungkin sekali lagi boleh kongsikan kepada para penonton berkenaan dengan Mahat Tahfiz Al-Quran Ad-Din Malim Nawar, Ustaz, insya-Allah. Okay, Mahat Tahfiz Al-Quran juga dia salah satu cawangan yang mana Ad-Din ada banyak cawangan. Ada 24 cawangan. Subhanallah. Di Malim Nawar tu induk. Induk. Maksudnya cawangan yang pertama dan lama juga dia beroperasi. 30 tahun ya. 30 tahun. Dan ada peluang juga bagi belajar yang menyertai dalam Mahat Tahfiz Malim Nawar. Kalau dia masuk 1 sampai tingkatan 5, dia nak sambung belajar, ada peluang juga. Ada peluang hantar kepada cawangan Ad-Din juga untuk menyertai SPM, menyertai STAM. Sejil tinggi. SPM dah belajar dah. Tinggi. STAM itu cawangan Ad-Din juga, air kuning, ataupun kalau nak sambung belajar kepada diploma, maka boleh juga hantar kepada Ad-Din di Tapah. Maka juga dia boleh ada peluang untuk sambung belajar bila habis. Maksudnya ada laluan yang nampak jelas. Kalau disambung nak sambung belajar, boleh sama ada dalam negeri, habis sambung dalam negeri sebab dia dah pegang sijil SPM, ataupun nak sambung diploma ke Tapah, Mahat Tahfiz Tapah, dan lepas pegang dia punya sijil tu boleh bekerja ataupun nak sambung belajar, dia masih lagi ada peluang untuk belajar yang berminat untuk
sama ada kerja terus lepas dapat diploma ataupun sambil belajar di dalam ataupun luar negeri. Subhanallah. Kalau anak itu nak terus ambil sijil tinggi agama, boleh keluar juga untuk menyambung di Makkah Madinah insya-Allah ataupun di negeri-negeri yang masyhur di luar sana insya-Allah pun juga insya-Allah. Untuk anak-anak sendiri apapun alhamdulillah kita mendoakan Mahat Tahfiz Al-Quran Ad-Din insya-Allah dipermudahkan urusannya anak-anak ini untuk menghafal Al-Quran, dan kepada para penonton pun untuk nak menyumbang silakan insya-Allah bulan Ramadan ini ada anak-anak daripada mereka ini adalah asnaf dan memerlukan bantuan kita insya-Allah. Apa salahnya kita dalam bulan Ramadan ini berkongsi rezeki kita insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat yang mungkin berkongsi hajat-hajatnya tadi. Mungkin saya nak baca satu lagi daripada mungkin dua lah insya-Allah saya bacakan sebelum kita nak berhenti berehat ni. Daripada Farida Rashid mengucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Puan Farida binti Rashid mohon doakan kesihatan dan kesembuhan. Terima kasih insya-Allah. Moga Allah berikan kesihatan dan kesembuhan insya-Allah sepenuhnya kepada Puan Farida binti Rashid. Iskandar Rahman mendoakan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon doa-doa Ustaz agar dipermudah segala urusan saya sekeluarga. Saya penonton dari Singapura. Jazakumullah khair. Masya-Allah. Iyakum. Terima kasih menonton jauh daripada Singapura. Harapnya kita dekat di hati ya insya-Allah. Umi Isma mengucapkan selamat bersahur sambil-sambil TV buka TV Ajar dengan tazkirah dari Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Kita tak luak lagi, tak semua lagi insya-Allah. Mazlan Musa mungkin. Assalamualaikum Ustaz, mohon doakan kesejahteraan dan kesihatan diri ibu bapa, isteri dan adik-beradik serta seluruh umat Islam untuk menunaikan ibadah puasa pada tahun ini insya-Allah. Siti Mai pun Assalamualaikum, salam subuh, salam Singapura. Masya-Allah. Terima kasih sahabat-sahabat kita menonton tak kira daripada Malaysia, Singapura maupun di luar negara. Terima kasih kita ucapkan insya-Allah. Selepas ini insya-Allah Ustaz Walid Ali Salah insya-Allah akan pimpin bacaan doa untuk hajat-hajat kalian semua insya-Allah. Dan kita nak berhenti berehat seketika, terus stay bersama kami di Assalamualaikum Sahur insya-Allah. Ya Allah, jadikanlah aku di bulan ini termasuk di antara orang-orang yang memohon keampunan, yakni beristighfar. Dan jadikanlah aku sebagai hamba-Mu yang soleh dan setia. Serta mohon jadikanlah aku di antara awliya-Mu, yakni kekasih yang dekat di sisi-Mu. Dengan kelembutan-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih di antara semua pengasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Kembali semula kita di Assalamualaikum Sahur. Alhamdulillah untuk kita sama-sama menelusuri bagaimana agaknya praktikal dan kaedah kaifiah insya-Allah untuk melakukan solat-solat sunat nawafil. Dan kali ini insya-Allah kita akan bincangkan berkenaan dengan solat taubat, dan insya-Allah masih lagi bersama dengan guru Al-Quran dan Bahasa Arab Mahat Tahfiz Al-Quran Ad-Din Malim Nawar, Syekhana Al-Ustaz Walid Ali Salah Al-Mahdari. Alhamdulillah Ustaz. Sahabat kita di Facebook kata Latifah Abu Hassan ni adalah top fan kita juga. Dia kata Ustaz, saya duduk dekat Mahat Tahfiz Ad-Din Parit. Parit. Insya-Allah. Dan sahabat kita Wan Aziza Nur Azida, Assalamualaikum Ustaz, serta sahabat TV Al-Hijrah. Selamat bersahur bagi semua umat Islam di Malaysia. Selamat bersahur. Semoga dirahmati Allah. Mohon doakan ibu saya. Semoga sihat seperti dulu kala. Ibu saya Siti Rokiah mengalami penyakit saraf. InsyaAllah Allahumma shfi mardaha, Allahumma shfi mardaha, Allahumma shfi mardaha, amin insyaAllah. Dan kepada siapa pun yang sedang mengalami penyakit-penyakit, insyaAllah kita doakan kesembuhan, insyaAllah syifaan ajilan, insyaAllah. InsyaAllah boleh kongsikan lagi insyaAllah di hujung nanti Ustaz Walid Ali Salah insyaAllah akan pimpin bacaan doa bersama kita insyaAllah. Jadi kita nak bincangkan berkenaan solat taubat Ustaz. Mungkin sebagai permulaan, sebab ramai yang mengatakan solat taubat ni Nabi tak pernah buat, tak ada pun dalil sebagainya macam tu. Ada yang berdalil-dalil sebagainya, tapi ada jadi kebiasaan pula di masyarakat Malaysia sebenarnya Ustaz buat solat taubat, terutama di bulan Ramadan. Mungkin boleh kongsikan apakah dalil sebenarnya solat taubat ni Ustaz, dan apa tujuannya dan kelebihannya mungkin Ustaz? Salat sunat taubah dia dianjurkan atau disunatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalilnya diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata aku telah dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min 'abdin yudhnibu dhanban fayaqum fayastaghfirullah fayaqum fayuhsinu at-tahur thumma yastaghfirullah wa yusalli rak'atain illa ghufira atau kama qala. Bermaksud, jadi siapa hamba Allah yang melakukan dosa maka dia elokkan yuhsin at-tahur, maksudnya elokkan suci, iaitu mandi ataupun wudu,
thumma yaqum fa yusalli rak'atain, kemudian dia berdiri mendirikan salat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah, kemudian dia minta keampunan daripada Allah, illa ghafarallahu lah, melainkan dia dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia baca ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dalam surah Al-Imran. Dibaca ayat itu yang maksudnya yang mereka akan dapat syurga. Antaranya golongan yang ketiga, orang apabila mereka menzalimi diri mereka sendiri, menzalimi diri mereka sendiri, mereka akan ingat Allah dan mereka akan minta ampunan dan mereka akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dalilnya yang mana bila kita solat sunnah akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelebihan dia, kita akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampun dosa kita, dan yang kedua dia akan dapat merendahkan diri sebab rasa kelemahan yang kita lakukan dosa-dosa, maka kita rendah diri dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan ataupun mengampun dosa yang kita lakukan. InsyaAllah. Tu pastinya solat sunat taubat tujuannya adalah untuk mendapatkan keampunan daripada Allah, insyaAllah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. InsyaAllah. Itu dia dalilnya. Pastikan kita insyaAllah hadam, insyaAllah, supaya tak ada lagi kita ragu-ragu nak menunaikan solat, insyaAllah. Ustaz mungkin nak tanyalah Ustaz, sebab tadi kita dah tahu dalilnya dan juga kelebihannya. Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit sebanyak apa kaifiahnya, Ustaz? Adakah perlu ada bacaan-bacaan tertentu? Sebab ada orang kata taubat ni kena baca Al-Ikhlas dan sekian-sekian contoh, Ustaz. Adakah termaktub gitu ataupun dia terbuka, dan macam mana, ada kaedah lain sikit daripada lain ke ataupun macam mana, Ustaz? Dari segi kaifiah salat sunnah dia ambil sebab Nabi kata fayuhsinul at-tuhur, maksudnya dia memperelokkan suci, bersuci. Yang ambil wudu ataupun mandi kalau dia kena mandi. Lepas tu thumma yaqum fa yusalli rak'atain, dia mendirikan 2 rakaat. Tidak sebut baca apa pun, masa terpulang baca. Tapi biasanya kalau kita baca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, itu elok juga. Cuma tidak wajib ataupun tidak ada khusus baca ayat tertentu. Terpulang nak baca surah Kafir boleh, nak baca Ayatul Kursi boleh, nak baca surah lain tidak ada masalah. Okay. Dan kalau dari segi waktu pula, Ustaz, tertentu, adakah waktu tertentu solat sunat taubat hanya di bulan Ramadan saja, ataupun mestilah kena tidur sekejap ataupun macam mana, Ustaz? Dia mengerjakan solat sunat taubat tidak ada, boleh dilakukan pada bila-bila masa saja. Maksudnya tidak ada khusus pada masa tertentu. Itu saja yang boleh kena kita lakukan. Bahkan dia boleh dilakukan pada waktu tahrim, maksudnya waktu yang dilarang melakukan solat sunnah. Maksudnya dia sebab dia laha sabab, mempunyai sebab, iaitu nak mengerjakan ataupun nak segerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya boleh dilakukan bila-bila masa, dan seeloknya pada waktu malam, waktu qiyamul lail, maksudnya 23 kan, 23 malam, ketika tenang, tak ada gangguan, sunyi, kita boleh khusyuk, lebih khusyuk. Tapi bukan wajib, cuma seeloknya masa itu, seeloknya. Tapi kalau kita nak baca solat ataupun lakukan solat pada waktu lain, maka itu juga boleh dibolehkan. Walaupun waktu tahrim, Ustaz. Walaupun waktu tahrim, sebab solat mempunyai sebab. Sebab ni ada sebab untuk nak bertaubat. Ya, nak segerakan. Kalau mati sebelum itu macam mana? Jadi kena segerakan bila pun. Itu juga menjelaskan kekeliruan. Taubat itu jangan ditangguhkan, Ustaz. Masya-Allah. Sekiranya ada perkara yang perlu diminta maaf, perlu meminta pengampunan daripada Allah, terus lakukan. Jangan bertangguh-tunggu sepertiga malam. Kalau mati sebelum tu, Allah belum hapuskan Ustaz, mungkin dalam solat sunat taubat juga mungkin adakah doa-doa yang sesuai dibaca, sebab kita tak tahu apa adabnya yang sepatutnya kita minta kepada Allah, apakah doa yang sesuai, Ustaz, untuk dibaca. Kalau dalam hadis yang kita sebut tadi, thumma yastaghfirullah, kemudian dia minta keampunan. Dalam hadis lain ada Nabi sebut apa? Astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih. Dan ada hadis lain yang Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu taala, dia kata Nabi selalu berbanyakkan subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka ditanya kenapa Nabi banyakkan
Subhanallah bihamdi, dia kata Allah bagi khabar kepada saya bila saya nampak satu tanda maka saya berbanyak. Maka Aisyah dia kata, oh saya dah nampak. Iaitu apa? Idza jaa Rasulullah al-fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika, sabbih dan minta keampunan. Maka di situ kita boleh baca astaghfirullahalazim sebab minta keampunan. Astaghfirullah, kita nak tambahkan sifat Allah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, boleh al-hayyul qayyum boleh. Jangan jadi isu baris sebab dia ada wajah dalam bahasa Arab. Al-hayyul qayyum akan jadi i'rab lain, al-hayyul qayyum akan bergantung pada semua. Subhanallah, itu dia. Tu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada sabbih iaitu subhanallah, wastaghfir itu astaghfirullah. Itu insya-Allah boleh perbanyakkan minta itu. Tak perlu sebab kadang-kadang ustaz kita orang, saya tak tahulah, mungkin diri saya sendiri kita rasa macam bila nak buat khususnya solat kita nak kena doa pun kena eksklusif. Tidak semestinya ustaz. Ringkas pun tetapi benar ikhlas insya-Allah Allah dengar kat situ ustaz insya-Allah. Baik ustaz, insya-Allah saya kira sedikit merungkaikan alhamdulillah kaifiah solat sunat taubat. Insya-Allah harapnya kita dapat lazimi solat ini, jangan kita tangguh taubat kita. Ada kesalahan terus kita minta ampun pada Allah. Ada kesalahan pada manusia, langsaikan hutangnya dan minta mohon ampun maaf, selesaikan insya-Allah. Mungkin sebelum ustaz nak pimpin bacaan doa, izinkan saya baca lagi hajat mungkin daripada sahabat-sahabat kita insya-Allah. Daripada anugerah terindah, bismillahirrahmanirrahim, doakan untuk kami sekeluarga istiqamah dalam beribadah padamu ya Allah dan dapat keberkatan dalam bulan Ramadan yang mulia ini, amin. Nur Sufiana Saupian, assalamualaikum, doakan anak saya Faris dikurniakan zuriat soleh dan solehah secepat mungkin. Anak saya Samirah mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan SPM yang baru diambil. Kami sekeluarga diberkati Allah dunia dan akhirat. Terima kasih, insya-Allah dapat kurniakan zuriat. Insya-Allah kita doakan. InsyaAllah kita nak cari lagi Latifah Abu Hassan juga yang tadi daripada dekat dengan Malim Menawar Parik tadi. Ustaz dan kawan-kawan tolong doakan agar saya sihat dan mudahkan urusan saya untuk pergi umrah 5 puasa nanti 27 hari bulan 3 insyaAllah, dekat dah ni insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Umrah mabrurah insyaAllah. Asroslina Syamsuddin, assalamualaikum ustaz, mohon doakan mak yang terlantar lumpuh separuh badan dah 3 tahun. Allahu Akbar. Dan juga kakak dan keluarga ke Tanah Suci 28 hari bulan, masya-Allah. Insya-Allah umrah mabrurah, selamat pergi balik dan selamat dipermudahkan urusan dan ibadah di sana insya-Allah. Muhammad Faisal Samsudin. Okay. Assalamualaikum ustaz dan sahabat, minta tolong doakan sahabat saya Roslan yang sedang sakit, ditidurkan sudah 2 minggu. Allahu Akbar, moga disembuhkan dari sakit yang dihadapi insya-Allah. Allahu Akbar, ni diuji dengan kesihatan ustaz, diuji dengan zuriat ustaz. Ada yang pun sahabat kita yang mungkin dah kahwin lama, kalau sebelum ni ada 20 tahun 23 tahun ataupun 20 tahun saya tak ingat, diuji tak ada zuriat ustaz, dah kahwin, nak masih lagi menanti anak. Subhanallah. Mungkin ustaz boleh pimpin bacaan, mungkin kami tak apa, kami faham ustaz orang Arab boleh baca dengan Arab insya-Allah, harapnya ada niatnya insya-Allah juga sama-sama ustaz. Jadi tanpa buang masa kita jemput ustaz Wali Ali Salam insya-Allah untuk pimpin bacaan doa insya-Allah. Fadhal masykurah ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaytahu wa la maridan illa shafaytahu wa la maridan illa shafaytahu wa la mubtalan illa 'afaytahu wa la ta'iban yatruqu babaka illa qabiltahu wa la madhluman illa nasartahu wa la dhaliman illa qasamtahu wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirati ya laka ridha wa lana fi asrahna la sahalta wa antana ala qadhihi ba'amin. اللهم سهلنا امورنا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا الى احد من خلقك بعمين. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا من كل عسر يسرا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم المقبولين ولا تجعلنا من أشقاء المردودين. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum minna minkum. Taqabbalallahu ya karim insya-Allah. Ada lagi sahabat kita yang kongsikan hajat-hajat di sini masya-Allah, ada yang akan pergi ke umrah, anak-anaknya diberi kesembuhan insya-Allah, sahabatnya ayahnya diturunkan juga 2 minggu subhanallah. Moga Allah memberikan syifa, la yughadiru saqama wala alaman illa ma syaa-Allah insya-Allah, dan moga Allah permudahkan urusan para penonton sekalian insya-Allah. Jadi kita nak terima kasih kepada Syekhana Ustaz Walin Ali Saleh Al-Mahdari insya-Allah. Ustaz biasanya kalau datang pakai berjubah songkok, hari ini ustaz sangat segak ustaz dengan tie subhanallah.
satu kelainan kita bawakan insya-Allah. Jazakumullah khairan. Ustaz, moga dipermudahkan nanti pulang semula ke Perak Ustaz insya-Allah. Moga dipermudahkan perjalanan selamat insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira kepada para sahabat insya-Allah. Kita pun nak melabuhkan tirai Assalamualaikum sahur untuk meneruskan sahur kita insya-Allah. Sikit lagi ada masa, dan jangan lupa untuk bersama dengan kita dan Farah Adibah di Assalamualaikum subuh jam 6.30 pagi insya-Allah. Jadi saya nak jemput Ustaz Walid Ali Salam insya-Allah, sambung makan insya-Allah. Jadi kita melabuhkan tirai. Saya Nafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.